Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat sekalian. Jadi pada minggu lepas kita ulang lagi, iaitu berkenaan anggota yang berbalut. Dan pada kesimpulannya, iaitu pada anggota yang berbalut itu di mana sajalah ada, maknanya yang pertama hendaklah kita membasuh, mengambil wuduk, sebagaimana iaitu dengan tertiblah. Pertama anggota wuduk muka, kedua belah tangan hingga ke siku, ketiga menyapu kepala, dan keempat membasuh kaki. Jadi kita telah dengar tentang keadaan bagaimana kita nak berwuduk, ataupun bersuci lah. Berwuduk atau bersuci daripada hadas kecil berdasarkan keadaan pesakit lah. Sebab kita ulang juga untuk lebih menjelaskan. Pertama, jika wuduk pesakit boleh dikenakan air. Khususnya hak sakit tidak ada luka pada anggota lah tak. Cuma tak boleh nak bangun. Tak boleh nak bangun, tak boleh nak pergi ke bilik air. Jadi seandainya semua anggota boleh kena air, tidak berkaitan pun dengan luka-luka pada anggota wuduk. Sama kalau ada luka pun pada bukan anggota wuduk. Umpamanya kalau tangan pada bahagian lengan, kalau kaki pada bahagian betis, dan samalah juga, seluruh anggota kita tidak ada luka, tapi tak boleh nak mengambil wuduk dengan sendirinya. Dia kata jika semua anggota wuduk boleh dikenakan air, dan pesakit mampu berwuduk boleh. Kalau di hospital boleh berjalan pergi ke bilik air untuk wuduk. Kalau di rumah sendiri ada tempat airnya, sama ada berupa tempat untuk wuduk ataupun tempat yang merupakan tandas di dalam bilik pesakit. Tandas yang sengaja dibuat untuk sakit tak. Umpamanya dibina satu lubang tandas yang mana pesakit boleh mengesok pergi ke tempat itu untuk mengambil wuduk. Ini seandainya tidak ada orang yang membantulah. Tapi waktu solat dah masuk, ataupun waktu solat dah nak habis dah, jadi solat tak dapat tidak mesti didirikan. Jadi kalau semua anggota boleh berwuduk, boleh dikenakan air, dan pesakit pun mampu untuk mengambil wuduk, maka hendaklah mengambil wuduk seperti biasa, sama ada dengan air paiknya ataupun dengan spray, ataupun dengan spray, kerana spray juga mengalirkan air. Yang kedua, jika semua anggota wuduk boleh dikenakan air, tetapi pesakit tidak mampu berwuduk kerana tidak boleh bergerak umpamanya. Semua anggota boleh, boleh kena air, tidak ada yang luka di tempat anggota wuduk, tetapi
pesakit itu tidak boleh nak bergerak untuk nak mengambil wuduk. Jadi caranya, pertama hendaklah mendapatkan seorang yang boleh membantu mewudukkan dia. Sama ada anak ke adik-beradik yang tidak membatalkan wuduk dengan dia. Dan sekiranya tak adanya suami, suami carilah ikhtiar dengan memakai sarung tangan untuk mewudukkan isterinya. B. Jika ada, tetapi jika tiada sesiapa pun, tidak ada siapa pun yang dapat mewudukkannya, sedangkan dia mampu bertayamum, hendaklah dia bertayamum. Jadi umpamanya kita orang yang sembahyang ni nak pergi masuk ward hospital, kita orang sembahyang ni, aku ni tak tahu masa nak solat ada orang atau tidak nak bantu ni, sedangkan nak berjalan ke tak dapat ke tandas, maka kita bawalah alat tayamum, bekal, bawa bekal alat tayamum. Bila bawa bekal alat tayamum, bolehlah nak bertayamum di atas bed pesakit, di atas bed ataupun katil. Boleh buat begitu. Maknanya gunakan, tak boleh nak menggunakan air, tapi bolehlah bertayamum. Jadi bagaimanakah solatnya yang dia dirikan dengan bertayamum? Jadi solatnya, bila dia tayamum kemudian dia mendirikan solat, solatnya tidak perlu diulang lagi apabila dia sembuh. Solatnya tidak perlu diulang. Tetapi seandainya memang nak pergi kat tempat air, tak boleh. Alat tayamum pun tak bawa. Waktu solat wajib ditunaikan. Maka bagaimana? Maka dia hendaklah bersolat tanpa wuduk dan tanpa tayamum. Jika bersolat dengan tidak ada wuduk, solat mesti didirikan. Dikatakan sebagai menghormati waktu, maka dia kena salat juga. Salat tidak boleh ditinggalkan. Dirikanlah salat dengan tidak berwuduk dan tidak bertayamum. Jadi oleh kerana salat dirikan itu dengan tidak berwuduk ataupun tidak bertayamum, maka salat ini perlu diulangkan apabila dia sembuh nanti. Itu yang perlu kita tahu. Tapi kalau salah satu dengan wuduk ke dengan tayamum, dengan cara apa sekalipun kita ambil, salah satu dengan wuduk ataupun dengan tayamum, maka salat tidak perlu diulangkan lagi. Salat tidak perlu diulangkan lagi. Yang perlu diulang ialah salat yang didirikan dengan tidak berwuduk dan tidak bertayamum. Maka hendaklah diulangkan semula solat itu apabila sembuh nanti. Yang ketiga, jika anggota wuduk berbalut dan boleh dibuka dengan mudah. Umpamanya di tangan ke, ataupun di kaki ke, di dahi ke, itu anggota wuduk kita. Tapi nak baik dah, nak baik dah, boleh buka. Tak, kalau buka pun tak berdarah dah. Tak mendatangkan kesakitan. Taklah kata, kalau sakitnya nak soyok duduk lekat ke, darah tak ada.
Darah dah kering dah, kemudiannya kita nak buka pun tidak mendatangkan kesakitan dan tidak mengeluarkan darah semula. Jika anggota wuduk berbaluk kata, dan boleh dibuka dengan mudah serta tidak mendatangkan mudarat jika terkena air. Tempat luka tu boleh juga air tidak mendatangkan mudarat. Doktor kata, komisi kata dah apa dah kalau kena air pun kalau setara ni. Hendaklah dia berwuduk dengan sempurna seperti biasa. Jadi kalau dah berwuduk, memanglah solatnya tidak perlu diulang. Kemudian bagaimana kalau anggota wuduk pesakit tidak boleh dikenakan air? Di mana-manalah, sama ada luka bahagian muka ke ataupun bahagian dua belah tangan, di bahagian tangan, bahagian kaki dan bahagian kepala. Anggota wuduk pesakit tidak boleh dikenakan air. Anggota wuduk tidak berbaluk. Dia kata jika semua anggota wuduk pesakit tidak berbaluk dan semuanya tidak boleh dikenakan air. Contohnya melecur, kena api. Tak? Kena api. Doktor tak baluk. Tak baluk. Kalau baluk habis pecah. Netuk-netuk tu. Habis pecah yang meletup-meletup tu. Dan menjadi berkudis pula. Jika anggota wuduk pesakit tidak berbaluk dan semuanya tidak boleh dikenakan air, seperti melecur lah. Bagaimana caranya? Iaitu hendaklah bertayamu dan solat. Sebab dengan debu tayamu boleh, dengan air tak boleh. Dan anggotanya tidak berbalut, maka hendaklah dia bertayamu dan solat. Oleh kerana dia solat dengan sudah bertayamu, maka solat tidak perlu diulang setelah sembuh. Tidak perlu diulang setelah sembuh. Sebab wuduk, sebab tayamu adalah mengharuskan sembahyang. Sebab tayamu adalah mengharuskan sembahyang. Jadi kalau sembahyang dengan wuduk ataupun dengan bertayamu, maka solat tidak perlu diulang. Jika tidak boleh bertayamu, meletup ni, kata banyak pecah dah, melecur dia tu, banyak pecah, tersoyak, tidak boleh bertayamu dan disahkan oleh pegawai perubatan. Awak ni air tak boleh kena, nak tayamu, debu tayamu pun tak boleh kena ni, sebab banyak pecah-pecah dah ni. Hak melecur tu banyak pecah-pecah dah. Jika tidak boleh bertayamu dan disahkan oleh pegawai perubatan, hendaklah solat tanpa tayamu. Sebagai menghormati waktu. Dan solat ini hendaklah diulang setelah sembuh. Jadi mana dapatlah kita buat kesimpulan, mana-mana solat yang didirikan hanyalah yang tidak berwuduk dan tidak bertayamu saja yang perlu diulangkan apabila sembuh nanti. Tapi kalaulah berwuduk, sekalipun air tidak mendapat kena keseluruhan tempat anggota wuduk disebabkan berbaluk, dan ada caranya dengan menyapu saja, walau macam mana pun wuduknya terangkat, maka tidak perlu diulang solatnya. Jika semua anggota wuduk pesakit, muka surat 39. Jika semua anggota wuduk pesakit tidak berbaluk, tak berbaluk,
Dan hanya sebahagiannya tidak boleh dikenakan air. Tapi tak berbaluk, tapi ada juga tempat yang tidak boleh dikenakan air. Bagaimana? Jika sebahagian besar anggota wuduk, contohnya muka, kepala dan tangan, boleh dikenakan air sebahagian besar. Jika sebahagian besar anggota wuduk, contohnya muka ke, kepala ke dan tangan, boleh dikenakan air. Maknanya di muka cuma ada plaster sikit saja. Dak badut tepek plaster sikit saja. Dak. Tepek atas kening ke ataupun di pipi ke. Okey. Ataupun pada tangan. Tangan dak baluk dan cuma plaster je sikit, tempat yang ada luka, ditampal dengan plaster. Jika bahagian besar anggota wuduk, contohnya muka, kepala dan tangan, boleh dikenakan air, maka hendaklah dia berwuduk. Caranya basuh semua anggota yang boleh dibasuh dan disapu kepala. Kan kita menyapu kepala, bukan? Pertama membasuh kedua muka, membasuh muka. Yang kedua membasuh kedua tangan hingga kedua siku. Yang keempat dak kata membasuh, menyapu ke kepala. Jadi jika sebahagian besar anggota wuduk, contohnya muka, kepala dan tangan, boleh dikenakan air, hendaklah berwuduklah makan biasalah. Dengan dibasuh semua anggota yang boleh dibasuh dan disapu kepala. Anggota yang tidak boleh dibasuh, basuh tak boleh, tapi sapu boleh. Sapu boleh. Anggota yang tidak boleh dibasuh, jika boleh disapu air di atasnya, kalau sapu boleh dan tidak membahayakan pada luka. Bila sapu air tak ada meresaklah masuk sampai ke muka dah. Jiruh barulah. Basuh. Kemudian katakan luka, baluk atas dahi sikit ke, ambil wuduk dulu, niatlah basuh semua tempat yang kena air, yang boleh kena air. Kemudian hak baluk tadi sapu saja. Ataupun tak ada baluk, dah plaster je. Kena air dulu hak tempat yang boleh kena air, tapi hak plaster tu sapu saja. Okey. Jika tidak boleh disapu, tak boleh juga. Nasihat doktor kata tak boleh langsung, walaupun sapu tak boleh juga. Jika tidak boleh disapu, tak perlu sapulah. Ini adalah arahan doktor begitu. Dia yang lebih mengetahui tentang berbahayanya tidak berbahaya. Dia tak perlu sapu. Jadi dan tempat yang tak boleh dikenai itu, kalau boleh sapu, kalau tak boleh sapu pun jangan sapu. Tak perlu sapu. Jadi tunaikan solat, dan solat tersebut tidak perlu diulang. Ini yang kita nak tahu, hukumnya bagaimana solat kita. Solat tersebut tidak perlu diulang. Bila berwuduk, walaupun tidak meratai air dengan dibasuh, tapi dengan disapu saja, ataupun tak boleh juga sapu pun, ada tempat anggota tak boleh juga walaupun sapu, maka dirikanlah solat. Wuduk dah ada terniat, cuma sedikit tempat anggota itu saja yang tidak boleh terkena air, ataupun tidak boleh baluk tanya, tidak boleh disapu, maka solatnya tidak perlu diulang.
tunaikan solat dan solat tersebut tidak perlu diulang. Jika sebahagian besar anggota wuduk tidak boleh dikenakan air, hanya perlu bertayamum dan kemudian tunaikan solat serta tidak perlu diulang. Jika sebahagian besar anggota wuduk tidak boleh dikenakan air, umpamanya macam mana, di kaki ke, di lengan ke, sampai ke siku balutnya, tak boleh kena air. Maka caranya bertayamum lah. Bila solat dengan bertayamum, maka solat juga tidak perlu diulang. Jadi disitulah pegangan kita. Yang perlu diulang hanya satu saja, iaitu tidak boleh wuduk, tidak boleh tayamum. Itu saja perlu diulang setelah kita sembuh. Kalau boleh, kalau solat boleh didirikan dengan mengambil wuduk dan tempat lukanya itu dapat disapuh dengan air, tak perlu ulang solatnya. Ataupun tak boleh kena air tapi solatnya dengan tayamum, pun tidak perlu solatnya tidak perlu diulang. Yang perlu diulang kalau terpaksa solat dengan tidak berwuduk dan tidak bertayamum. Macam mana? Macam saya kata tadilah, kita duduk di hospital seorang je. Kebetulan hari itu tidak ada lawatan, anak-anak tak mari hari itu. Sedangkan zuhur asar, zuhur nak habis dah. Kita nak ke bilik air tak boleh bangun, nak bertayamum pun tidak ada alat tayamum. Maka solat mesti ditunaikan. Tunaikanlah solat hak begini, barulah solat sebagai menghormati waktu. Jadi solat yang begini barulah perlu diulang apabila kita sembuh nanti. Okey, mari kita sana. Anggota wuduk berbalut. Muka surat 39. Jika tidak boleh berwuduk dan bertayamum. Wuduk pun tak boleh, tayamum pun tak boleh. Sebab balut semua, penuh. Di bahagian mananya sebelah tangan tu, daripada siku sampai ke ujung jari, balut semua. Jika tidak boleh berwuduk, tak boleh dah. Dan bertayamum, tunaikanlah solat sebagai menghormati waktu, dan solat tersebut hendaklah diulang setelah sembuh. Wuduk tak boleh, tayamum tak boleh, solat wajib juga sebagai menghormati waktu. Maka semua anggota wuduk berbalut dah. Kalau anggota wuduk yang pertama muka kan, tak balut semua, berbalut sebahagian muka saja. Berbalut sebahagian muka saja. Caranya basuh bahagian muka yang boleh dikenakan air. Basuh tempat boleh kena air. Caranya terpulanglah. Yang terbaiknya dengan kita spray lah tak? Spray. Tadah tuala. Titik daripada spray tu tak banyak sangat. Lembab tuala lah. Katakanlah tak boleh nak ke tempat wuduk juga, ketan bilik air. Duduk atas katil, ambil spray. Ataupun sama ada di hospital ataupun di rumah kita berseorangan. Basuh bahagian muka yang boleh dikenakan air dengan berniat wuduk lah. Sahaja aku mengambil wuduk ke, sahaja aku mengangkat hadas kecil ke, kerana Ta'ala. Kemudian tempat balut tu, seberang muka tempat balut dah katakanlah ni. Atas pada kening ni balut belaka lah, pala belik. Kemudian basuh bahagian muka
basuh sebahagian muka yang boleh dikenakan air berserta niat wuduk, dan kemudian sapu air di atas pembalut. Hak tempat balut sapu air sahaja. Sapu. Cuah air dalam tangan, nampak tak sapu. Jika mendatangkan mudarat, tapi doktor kata tak boleh. Luka ni dalam. Bila kena air, takutnya jadi payah nak baik. Walaupun air lemak lembab je kena. Tak boleh, jangan sapu juga air pun. Tidak, jika mendatangkan mudarat, tak perlu disapu lah. Tempat balut tu tidak perlu disapu. Lepas pada basuh muka, sempurnalah wuduk dengan membasuh kedua tangan hingga ke siku, menyapu air pada kepala dan membasuh kedua kaki hingga ke buku lali. Jadi oleh kerana tadi kita dah niat dah saja aku ada kecil ke saja aku mengambil wuduk dah. Allah Ta'ala dan kita jiruh dah muka kita tu hak tempat kena air, maka solat yang dilakukan tidak perlu diulang. Tidak perlu diulang. Kemudian kita kata bagaimana kalau berbalut seluruh muka? Berbalut keseluruhan muka. Yang tempat dak balutnya mata dengan hidung. Mata dengan hidung ataupun mulut lah. Jadi kalau gitu papan keseluruhan lah. Kalau balut semua mata, hidung, mulut, tak ada, matilah tak. Berbalut keseluruhan muka. Yang pertama caranya sapu air di atas pembalut. Dengan niat mengambil wuduk lah. Terus sapuh lah. Memang tak basuh lah. Sapu air di atas pembalut muka serta niat wuduk. Jika mendatangkan mudarat, tidak perlu disapu juga. Terus saja. Tak bagian muka niat sajalah, terus basuh tangan lah. Kalau datangkan mudarat. Katakan ni hak tidak datang mudarat ni, iaitu sapu, niat mengambil wuduk, sapulah bahagian pembalut tadi. Sapu pembalut tadi. Kemudian teruskanlah menyempurnakan wuduk yang kedua dengan membasuh kedua tangan hingga ke siku, menyapu air pada kepala dan membasuh kedua kaki hingga ke buku lali. Bagaimana hukum solatnya? Solat yang dilakukan tidak perlu diulang. Bila ada niat wuduk dan ada membasuh anggota wuduk, hanya satu tempat saja tidak boleh basuh muka, tidak boleh basuh, tidak boleh sapu pun, maka solat itu tidak perlu diulang. Berbalut sebahagian tangan. Ini perkara biasalah. Basuh muka serta niat wuduk lah. Pertama, basuh sebahagian tangan yang boleh dikenakan air hingga ke siku dan sapu air di atas pembalut. Jika mendatangkan mudarat, tidak perlu disapu. Sempurnakan wuduk dengan menyapu air pada kepala dan membasuh kedua kaki hingga ke buku lali. Solat yang dilakukan tidak perlu diulang. Bagaimana kalau berbalut seluruh tangan, daripada siku sampai ke ujung jari? Pertama, basuh muka serta niat wuduk, dan boleh menggunakan penyembur air jika mampu. Sapu air di atas pembalut tangan jika mampu. Tangan hak yang tak kena balut tu, balut seluruh tangan. Sapulah. Tak boleh nak basuh lah dia. Sapu saja air di atas pembalut tangan jika mampu, dan boleh minta bantuan sesiapa menyapu air di atas pembalut.
Tetapi kata kalau sapu pun mendatangkan mudarat juga, tak perlu disapu. Si sempurnakan wuduk dengan menyapu kepala, membasuh kedua kaki hingga ke buku lali, boleh gunakan penyembur air jika mampu, dan solat yang dilakukan tidak perlu diulang. Jika tidak mampu menggunakan tangan dan tidak siapa yang membantu, tak ada orang untuk berwuduk, hendaklah solat sebagai menghormati waktu lah. Tak boleh nak ambil wuduk. Tak orang nak batu pun tak ada. Solat tetap wajib didirikan. Tapi solat ini menghormati waktu. Bila solat menghormati waktu, maka dia perlu diulang. Okey, tinggal lagi sikit anggota, iaitu kaki sahaja dah. Kepala dengan kaki kita ulang lain kali, kita ambil pada hari ini. Yang selalu juga berlaku, pesakit yang sentiasa berhadas. Pesakit yang sentiasa berhadas. Pesakit yang mengidapi penyakit salas, iaitu keluar air kecil, ataupun bagi perempuan keluar darah istihadah. Itu nama masalahnya, keluar air kecil berterusan. Bagi perempuan pula keluar darah istihadah berterusan. Atau yang seumpamanya, boleh memilih melakukan salah satu daripada berikut. Yang umpamanya ketuk berterusan. Gerak sikit terketuk, gerak sikit terketuk. Ada juga penyakit yang begitu. Tak nanti kencing saja. Solat fardu pada setiap waktu. Jadi menurut mazhab Syafi'i, bagaimana caranya? Pertama, sucikan diri daripada najis dan gunakan lampin atau seumpamanya pada tempat keluar najis. Sucikan diri daripada najis, basuh dululah. Kalau lelaki pun basuh juga kemaluannya dahulu, tempat duk keluar air kecil tu. Kalau perempuan juga basuhlah kemaluannya dahulu, tempat keluar darah istihadah tu. Ya. Jadi niat tu lah, qada ataupun ulang dah. Maknanya sahaja aku semayang pada zuhur, ulang, ambil qada lah, hak biasa dah. Qada pun artinya bayar, maknanya qada tu bayar. Gitulah dah. Kalau sedap gitu, hak duk guna sama qada lah tak. Begitulah. Okey, ni pesakit yang sentiasa berhadas, iaitu lelaki air kecil duk titik seumpama, repuan darah istihadah berterusan. Solat fardu hendaklah dilakukan pada setiap waktu. Lakukan pada setiap waktu menurut mazhab Syafi'i. Caranya, solat mesti solat, bukan pada setiap waktu kena solat. Tapi cara menurut mazhab Syafi'i, pertama, sucikan diri daripada najis, basuh dulu. Orang lelaki basuh dululah kemaluannya, orang perempuan basuh dulukah kemaluannya, tempat keluar darah istihadah itu, basuh dulu. Dan gunakan lampin atau seumpamanya lah. Selepas basuh, pakailah lampin, pakai pampers lah bagi perempuan.
Kalau lelaki pun maknanya dia air kecil dia cuma menitik mengalir sekali-sekala berhenti dan sekali-sekala tak banyak. Boleh juga nak pakai lamping. Boleh juga. Setelah itu sucikan diri pada hadas. Maksud sucikan daripada hadas ini setelah itu barulah mengambil wuduk. Basuh dulu anggota. Dengan syarat mesti basuh dulu tempat najis itu. Kemudian baluk molek-molek ataupun pakai lapin molek, pakai pampers molek-molek, barulah mengambil wuduk. Barulah mengambil wuduk. Yang penting utama mesti suci dulu anggota itu daripada najis. Hendaklah dibasuh dahulu, kemudian barulah mengambil wuduk. Kedua-duanya mesti dilakukan setelah masuk waktu solat. Mengikut mazhab Syafi'i, kita nak bersih anggota tempat keluar najis itu, sama ada darah istihadah ataupun kencing, mesti masuk waktu dulu. Mesti masuk waktu dulu. Kemudian setelah bersih, setelah pakai lampin molek-molek, maka barulah ambil wuduk. Sebab apa dia tak boleh nak awal-awal, kena masuk waktu dulu. Sebab darah ini sentiasa mengalir. Dia tak boleh nak ambil masa lama. Dia duduk mengalir itu baru nak ambil wuduk, tak boleh. Nak bersihkan diri, nak pakai lapis, mesti setelah masuk waktu. Kemudian teruslah mengambil wuduk. Ikut mazhab kita. Kemudian segera tunaikan solatlah. Selepas ambil wuduk, segera tunaikan solat. Tak boleh nak tunggu lama juga. Salat adalah sah. Bagaimana hukum solatnya? Solat adalah sah dan tidak perlu diulang. Salat adalah sah dan tidak perlu diulang. Walaupun najis tetap keluar, bukan? Masa kita pakai lapin tu memang dia keluar. Ataupun masa kita pakai beg plastik pun dia duk nitik. Tak kisahlah tu. Setelah kita melakukan cara-caranya, iaitu setelah kita sembahyang dan tunaikan solat. Solat adalah sah dan tidak perlu diulang walaupun najis tetap keluar ketika sedang berwuduk. Dan ketika sedang bersolat pun najis tetap keluar. Solat tidak perlu diulang. Solat adalah sah dan tidak perlu diulang. Dalam mazhab Syafi'i, satu wuduk hanya boleh digunakan untuk satu solat fardu. Satu wuduk hanya boleh digunakan untuk satu solat fardu sahaja. Kalau hak untuk fardu zuhur sahajalah. Tak boleh aku ni dak ketuk lagi katanya. Dak melakukan perkara yang membatalkan wuduk lagi, tak dak ketuk ke, tak tersentuh lagi dengan suami pun, maknanya tak bolehlah nak digunakan untuk solat asar pun tak. Dalam mazhab Syafi'i, satu wuduk hanyalah satu solat fardu. Dan seberapa banyak ibadat sunat yang lain, nak sembahyang sunat berapa kali pun tak ada masalah, boleh. Cuma fardu hanyalah satu saja. Nak solat nak solat sunat, sunat apa pun, sunat hajat ke, sunat mutlak ke, boleh selagi wuduk itu tidak batal. Selagi wuduk itu tidak batal, termasuklah kita gunakan untuk membaca Al-Quran. Habis. 2, melakukan jamak. Boleh juga kalau begitu. Buat jamak. Solat jamak. Zuhur dengan asar. Maghrib dengan isya.
Dua, melakukan jamak, iaitu himpun bagi solat-solat yang boleh dijamak lah. Iaitu kalau maghrib dengan isya, kalau zuhur dengan asar. Tak. Menurut mazhab Hambali, dan pandangan pilihan sebahagian ulama mazhab Syafi'i, boleh juga melakukan solat secara jamak bagi solat-solat yang boleh dijamakkan. Sebab tadi dia kata untuk satu fardu, satu wuduk, satu fardu, bukan. Tetapi kalau kita jamak berarti telah menjadi dua fardu. Tak, kalau jamak satu wuduk telah menjadi untuk dua fardu. Bagaimana caranya? Mazhab Hambali ini memang tapi mazhab Hanafi pandangan pilihan sebahagian ulama mazhab Syafi'i. Hambali keseluruhan mazhab Syafi'i sebahagian daripada pendapat ulama mazhabnya. Umpamanya kita dalam musafir tentulah nak jamak. Kalau kita sihat pun diharuskan kita jamak solat kita, bukan? Bagaimana ni kalau kita beristihadah ataupun lelaki air kecil sentiasa menitik, boleh tak nak jamak? Boleh. Caranya sucikan diri daripada najis dan hadas. Sucikan diri daripada najis, artinya basuhlah. Kemudian pakailah pampersnya ataupun pakailah beg plastiknya bagi lelaki. Dan hadas maksudnya terus mengambil wuduk. Hadas di sini artinya mengambil wuduk. Tak boleh nak lah. Setelah masuk waktu, bila tu suci diri dan mengambil wuduk itu, iaitu setelah masuk waktu solat. Tak boleh juga nak awal-awal. Setelah masuk waktu solat baru boleh. Dan kemudian dirikanlah solat. Kemudian solat artinya dirikanlah solat. Jadi bagaimana hukum solatnya? Solat adalah sah dan tidak perlu diulang. Solat adalah sah dan tidak perlu diulang. Bersalahan kita WhatsApp tadi, dak batal lagi wuduk aku ni, sudah sembiasa. Aku nak nak mayang maghrib pula dengan wuduk ini, tak boleh. Sebab asar dengan maghrib tidak boleh dijamak. Sembahyang asar dan maghrib tidak boleh dijamak. Yang boleh ialah sembahyang yang boleh dijamak, iaitu zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Jadi solat adalah sah dan tidak perlu diulang. B, satu wuduk boleh digunakan untuk lebih daripada satu solat fardu. Dah bila kita jamak berarti dua solat dah lah. Tak jadilah satu solat. Satu wuduk boleh digunakan untuk lebih daripada satu solat fardu. Berartinya kalau zuhur dengan asar berarti dua solat fardu lah. Kalau maghrib dengan isya berarti dua solat fardu lah, kan? Satu wuduk boleh digunakan untuk lebih daripada satu solat fardu dan beberapa banyak ibadat sunat yang lain dah. Fardhu misalnya sunat ba'diyah ke
qabliyah dulu, kemudian ba'diyah, kemudian nak solat hajat ke, ataupun saja-saja nak solat sunat mutlak ke, sementara tunggu asar nak pergi bersih pula. Sementara tunggu maghrib dah. Nak pergi bersih tubuh, nak ambil wuduk yang lain pula. Buatlah beberapa yang sunat, tak ada masalah. Satu wuduk boleh digunakan untuk lebih daripada satu solat fardu. Dan beberapa banyak ibadat sunat yang lain, selama waktu solat tersebut belum habis. Dah, umpamanya asar tak masuk lagi maghrib. Contohnya bersuci dalam waktu zuhur. Ini hak jamak lah ni. Boleh ditunaikan solat fardu zuhur dan asar secara jamak, dan solat-solat fardu yang diqada, boleh qada diganti. Tengok tu. Tengok ni awak tanya tadi dah. Boleh tak kena niat ganti ataupun qada, bukan? Tu dia kata, dan solat-solat fardu yang diqada dalam kurungannya yang diganti. Mana duanya adalah samalah. Maknanya kita bolehlah menggunakan qada. Jika ada. Serta ibadat sunat yang lain selama waktu zuhur masih ada. Habis. Kemudian bagi lelaki pula, tadi kalau perempuan pampers, bagi lelaki, pesakit yang menggunakan urine bag atau stoma bag atau colostomy bag, jika mampu menyucikan tempat keluar najis dan menukar atau membersihkan bag najis tersebut, hendaklah berbuat demikian sekadar termampulah. Bagaimana orang lelaki pula ni hak keluar air kecil duk neles semua ni. Cara yang pertama dia kata, basuh dulu. Yang pesakit yang menggunakan urine bag atau stoma bag atau colostomy bag, jika mampu, artinya jika mampu, termasuklah dak sakit nak cabut ke, ataupun tak sakit boleh cabut tapi tak ada dah beg. Ada hak tu je, hak dok pakai tu. Anak dak buat mari lagi hak baru. Dah anak tak buat mari lagi hak baru beli tu. Itu maksud. Pesakit yang menggunakan urine bag atau stoma bag atau colostomy bag, jika mampu menyucikan tempat keluar najis dan menukar, mampu menyucikan, boleh cabut, tak ada sakit apa, cabutlah, basuhlah, mampu. Dan menukar, ada beg banyak, setiap kali tu nak pakai hak baru semua, malah nak basuh hak tula, mampulah tu. Mampu pakai hak lain semua, tak? Kalau pakai hak lain, syarat pertama mesti basuh dulu. Dan zakat tu, kemaluan kita mesti basuh dulu. Mampu, jika mampu mencuci tempat keluar najis dan menukar. Ni mampu, ada beg banyak, berayakan nak biarlah 3 sehari pun nak tukar, nak hak baru, malah nak pakai basuh hak tula. Atau ni hak tak mampu, membersihkan beg najis tersebut, cabut, basuh kemaluan dan
Pak pakai beg, nak pakai beg hak tu le, buanglah air kecil hak dalam tu, kemudian masuklah air kocok. Basuh air kecil hak yang ada dalam beg tu jadi bersihlah. Itu atau membersihkan beg najis tersebut. Nak pakai hak tu le lah. Nak pakai tu sama ada memang nak jimat ke, memang tak ada dah hak baru ke. Hendaklah berbuat demikian sekadar termampulah. Sekadar termampu. Sama ada pakai hak baru sama ataupun basuh pakai hak tu le. Yang penting kemaluan itu mesti dibasuh dulu. Cabut basuh dulu itu yang penting. Jangan tak basuh kemaluan, sudah ada tukar beg basuh hak baru. Kemaluan tak basuh tak jadilah. Sebab di mulut kemaluan itu kok tu be air kecil sama dah. Sentiasa ada najis. Kemudian selepas pada tu sucikan diri daripada hadas, ambillah wudu. Setelah selesai dah molek dah pada anggota, balu apa molek dah, tukar molek dah apa. Sucikanlah diri pada hadas. Itu ambillah wudu. Kalau hadas kecil, kalau hadas besar pun, kalau hadas besar ni bagi perempuan pula sudah molek, maknanya habislah. Iaitu dia mari haid bukan. Lepas pada tu dia mandilah hadas besar, kemudian keluar istihadah berterusan pula. Dan tunaikan solat. Bagaimana hukum solatnya? Solat adalah sah dan tidak perlu diulang. Solat adalah sah dan tidak perlu diulang. Bila kata ambil wuduk, maka tak perlu ulang lah. Jika semayang dengan berwuduk. Jadi air kecil tubik mengalir tak kisah lah. Setelah kita basuh bersih pakai, ambil wuduk, sudah ambil wuduk sekejap neleh, tak ada masalah lah tu. Dia kira bahagian dalaman tu tak ada masalah lah. Sebab tu kita duk nampak dah. Bawa beg mari sembahyang, nak sembahyang Jumaat, tak ada masalah lah. Dah dia bersih dah. Kalau puang gitu jugalah. Tak ada, dia dah bersih dah istihadah dia tu. Memanglah selepas bersih, selepas ambil wuduk akan keluar lagi duduk dalam pampers, itu tak ada jadi masalah dah. Yang penting mesti bersih dahulu. Mesti bersih dahulu dan berwuduk bila? Setelah masuk waktu. Setelah masuk waktu. Alah. Sebab najis sentiasa keluar kan. Begitulah. Kecuali sembahyang Jumaat, memanglah dia mesti berjemaah. Tapi maknanya dia buat dah, dia bersih tu di rumah dah lah. Setelah ambil masuk waktu, dia pun bersih lah, ambil wuduk apa, mari ke masjid, menunggu pun dia wajib tunggulah kan, sebab sembahyang Jumaat mesti berjemaah. Khutbah tu dah apalah. Kalau tak terdengar pun hak jemaah tu mesti tak. Ya. Tu kok pandai lah tu, atas kecekapan diri lah kan. Kalau nak bekal nak ambil wuduk di bilik air masjid apa tu, atas kecekapan kita lah. Maknanya rasa tak kena najis pakaian aku ni, boleh sakut apa, duduk dalam bilik air, siapa nak nampak tau. Buat bersih apa.
Jadi buatlah, hendaklah berbuat demikian sekadar termampulah, nak pakai hak baru ke, nak pakai basuh hak sedia, tak ada apa masalah. Kemudian sucikan diri, artinya ambillah wuduk, hadas kecil, dan tunaikan solat. Solat adalah sah dan tidak perlu diulang. Dah. Kalau nak ulang, bila nak tunggu baik nyakit tu? Nah, maknanya. Kita tengok panduan bersuci daripada hadas besar. Ni bagi perempuan lah. Ada. Kalau lelaki tu payah dah nak berlaku hadas besar masa duduk sakit gitu. Panduan bersuci daripada hadas besar. Cara bersuci daripada hadas besar ialah dengan mandi. Tak? Dengan mandilah mengangkat hadas besar tak? Cara bersuci ialah mengangkat hadas besar dengan mandilah. Atau bertayamu bagi mengharuskan solat. Atau bertayamu. Oh, tiba-tiba kita berjalan naik naik kereta apa, Allah, hek kering dah ni. Waktu Zuhur nak habis dah. Lagu mana ni? Bertayamu lah caranya. Tengah hutan nak pergi cari air, dalam hutan nak turun bahayanya, tak berani lah, macam-macam lah tak. Ditakdirkan begitu. Maka cara bersuci daripada hadas besar ialah dengan mandi. Kalau tempat ada air bolehlah mandi, tempat tak ada air mestilah bertayamu dengan mengharuskan solat. Tiba-tiba hek kita kering tengah jalan, berarti daripada keluarnya hek dah. Waktu tu solat waktu itu wajib ditunaikan dah lah. Maka nak pergi cari air tak berani. Nak pergi cari, nak turun rok apa tu. Tak. Macam-macam lah. Jadi caranya bertayamu lah. Sahaja aku bertayamu bagi mengharuskan solat. Tak. Bagi mengharuskan solat. Pesakit yang mampu mandi dan semua bahagian badannya boleh terkena air, hendaklah mandilah dengan niat mengangkat hadas besar. Jika tidak mampu mandi kerana kesulitan untuk bergerak umpamanya, kesulitan untuk bergerak, ni hak bahagian sakit lah ni. Masa sakit mari hek juga. Kemudian habis hek. Nak pergi bilik air tak gerak, kena orang apa? Tak. Lagi mandi. Tak boleh bergerak lah. Kesulitan untuk bergerak umpamanya. Jadi sedangkan solat fardu wajib dah. Dah habis dah haid, wajib dah lah solat. Hendaklah bertayamu. Caranya hendaklah bertayamu dengan niat mengharuskan fardu solat. Sudah tayamu, solat, dan setelah itu solatlah. Jadi oleh kerana dia dah bertayamu dah kerana untuk mendirikan solat, maka solat tidak perlu diulang. Tak boleh nak turun katil terletak sedangkan haid dah kering dah. Dua pesakit yang disah oleh pegawai perubatan tidak boleh terkena air pada seluruh badan. Sebab kita kan maka ada besar wajib meratakan air pada seluruh badan. Pesakit yang disahkan oleh pegawai perubatan
Tidak boleh terkena air pada seluruh badan atau sebahagian besarnya. Sebahagian besar badan tak boleh nak kena. Ada sebahagian badan kita tak boleh nak kena air. Baluk ni tak boleh kena air. Awak tak boleh mandi baluk ni, bahaya lagi. Jadi hendaklah bertayamum lah. Bertayamum. Basuh kemaluan kemudian bertayamum lah. Dengan niat mengharuskan fardu solat. Dan setelah itu solat. Lagu mana? Solat perlu diulang atau tidak? Kerana telah bertayamum, solat tidak perlu diulang. Tidak perlu diulang. Jadi bila boleh bangun esok lusa boleh bangun semula, barulah mandi. Mengangkat hadas besar. Tadi bertayamum untuk mengharuskan solat. Ni. 3. Pesakit yang sebahagian besar badannya boleh terkena air. Sedangkan kecederaannya sedikit. Tak ke kat mana-mana lah, sebab hadas besar ni seluruh badan tak. Bukan kata pada anggota wuduk saja, kat mana pun katanya. Luka bahagian perut ke, bahagian peha ke. Pesakit yang sebahagian besar badannya boleh terkena air, sedangkan kecederaannya sedikit. Tepat sikit tempat cedera tak boleh kena air. Hendaklah mandi. Jadi kerana sikit saja tempat cedera, mandilah. Tekuklah tempat tak kena air tempat luka tu. Hendaklah mandi dan membasuh bahagian yang boleh terkena air. Mana anggota yang boleh terkena air, basuh mengikut kemampuan. Setakat mana boleh kena air, setakat mana tak boleh. Selebihnya hak tak boleh kena air itu hendaklah disapu dengan air. Sapu saja dengan air. Setelah itu dirikanlah solat. Terus dirikan solat juga. Dan solat tidak perlu diulang. Jika air mandian tetap akan terkena pada kecederaan, nak mandi bahagian yang tak kena luka tu, kalau kena juga bahagian cedera tak. Jika air mandian tetap akan terkena pada kecederaan sekiranya pesakit mati, ketika itu hanya perlu bertayamum lah, tak payah mandi lagi lah, dengan niat mengharuskan fardu solat, dan setelah itu solat tidak perlu diulang. Kemudiannya bila dah baik luka bolehlah mandi, maka mandilah semula mengangkat hadas besar. Okey, kita berhenti di sini dulu hari ini. Kitab ini ni pekan. Kita diboleh tu, dia kata talfik tu. Diberi kemudahan boleh. Sebab apa? Sebab semuanya mazhab ahli sunnah wal jamaah, dan di antara para ahli mazhab, ulama mazhab ini tidak ada yang lebih dan tidak ada yang kurang, sama saja. Sama saja. Tak kata ni lebih benda, sama saja. Maka kerana itulah sebab mereka ini semuanya golongan yang berijtihad. Golongan yang berijtihad iaitu golongan yang bersungguh-sungguh mencari hukum di atas perkara yang masih belum ada di zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak ada lagi zaman baginda benda ni, zaman sahabat pun. Jadi
yang ada zaman tabi'in. Jadi berijtihadlah orang yang bersungguh-sungguh dalam mencarikan hukum. Sebab tu boleh pakai belaka. Sebab di antara satu ulama mazhab dengan satu ulama mazhab, tidak ada yang tinggi, tidak ada yang rendah, semuanya sama. Dan kerana itulah boleh pakai belaka. Sebab mereka ini adalah bukan yang main-main dak. Semuanya golongan yang berijtihad, bersungguh-sungguh untuk mencari hukum. Hukum-hukum yang belum ada di zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga belum ada di zaman sahabat. Kemudian kita dengar tentang kelebihan bulan Ramadan, di mana berapa hari lagi? 9 hari lagi, 28 hari lagi kita akan menyambut kedatangan Ramadan Al-Mubarak, Ramadan bulan yang diberkati, dan padanya diwajibkan ibadat berpuasa. Okey. Haji Ali ada kitab muka surat 105. Kita ambil petikan lah. Baris ketiga. Riwayat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas ialah Abdullah bin Abbas, sepupu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata, kata Ibnu Abbas, aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya surga berlenggang-lenggang ia. Berlenggang artinya gembiralah, begitu gembira dak. Kalau kita gak iling pala huyung hayang lah, sangat gembiranya. Dan berhias ia, dari satu haul kepada satu haul, daripada setahun ke setahun. Bila masuk saja, nak masuk saja Ramadan, surga pun menghiaskan dirilah. Begitulah pada setiap tahun maksudnya. Kenapa tu dia menghiaskan diri? Kerana masuknya bulan Ramadan. Masuknya bulan Ramadan,
menggambarkan Ramadan itu bulan yang sangat mulia si Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila adalah pada awal malam daripada Ramadan, malam yang pertama daripada Ramadan, maka bertiuplah angin daripada bawah aras. Bertiup angin daripada bawah aras. Dikatakan baginya munirah, angin itu dikatakan dipanggil dengan nama munirah. Maka bila angin daripada bawah arah bertiup turun kepada syurga, maka bertiup segala daun kayu syurga. Segala daun kayu surga pun terkenalah tiupan angin munirah daripada bawah aras itu. Maknanya dulu kita tengoklah tak, bila bagi angin kat daun, berkocok-kocoklah daun kena antara satu dengan lain. Kemudian kalau pokok buluh pula bunyi, benar tak? Bergeser batang buluh satu dengan yang lain. Dia menggambarkan suatu yang sangat indah lah. Dan akan halakah pintunya, termasuklah juga halakah pintu pun halakah ni esel kalau kita tak pun bergerak juga. Maka didengarkan daripada demikian itu dengungnya, dengan dia tepukan daun dengan daun, halakah pintu pun bergegar, maka terdengarlah bunyi dengunya itu. Tiada mendengar oleh orang yang mendengar yang terlebih elok pada tidak adalah siapa yang mendengar. Kalau yang mendengar itu boleh dengar, tidak adalah satu bunyian yang sangat elok daripada bunyian desiran angin yang menepukkan daun-daun kayu dan esel itu. Tak ada dah bunyian yang tersangat elok daripada itu. Bagi yang mendengar, siapa yang mendengar wallahu alam. Dan kemudian pada malam itulah berhiaslah pula segala bidadari. Bidadari pun menghiaskan dirilah. Dan setelah berhias mereka pun duduk di anjung surga. Berbaris duduk di anjung surga. Lalu para bidadari pun menyerulah, adakah orang yang hendak meminang kepada Allah? Adakah orang nak meminang kami ni bidadari? Pergilah meminang kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala lah yang akan mengawinkan kami. Kemudian bidadari pun berkata lagi, "Hei Ridwan," berkata kepada malaikat yang menjaga surga, "Apa malam ini?" Malam ini malam apa Ridwan? Tersangat nyamannya, tersangat indahnya bunyi-bunyian daripada tepukan daun kayu dan sebagainya. Maka Ridwan pun menjawablah kepada bidadari itu, labbaik. Dan terus Ridwan menyambungkan katanya, hei khairatil hasan. Sebaik-baik cantikkannya di dalam panggil kepada bidadari ini, hei khairatil hasan, wahai perempuan-perempuan yang sangat cantik lah kata. Inilah awal malam daripada bulan Ramadan. Malam ini adalah malam yang pertama daripada bulan Ramadan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun berfirmanlah kepada malaikat Ridwan, "Ridwan, bukakan olehmu akan babul jinan."
bukalah semua pintu-pintu syurga, babul jinan, pintu surga-surga. Kita tahulah surga itu ada 8. Semua ke 8 surga itu bukalah semua pintunya. Buka untuk siapa? Bagi orang yang saimin daripada umat Muhammad alaihi salam. Buka untuk kepada orang-orang yang berpuasa daripada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Tuhan berfirman lagi, ya Malik, tutup olehmu akan abwabul jahim. Tutuplah semua pintu-pintu neraka. Tutuplah semua pintu-pintu neraka. Di mana neraka ada 7, bukan? Pintu tutup itu kepada siapa? Daripada umat Muhammad. Tutuplah semua pintu-pintu neraka daripada umat Muhammad alaihissalam. Kemudian Allah Ta'ala berfirman lagi, hei Jibril, kepada bumi beratkan dan pijatkan dengan belenggu akan segala maradus syayatin. Belenggukanlah, garilah semua syaitan-syaitan maradus syayatinin, syaitan-syaitan yang patut dibelenggukan, iaitu dari katakan daripada golongan syaitan-syaitan yang bijaksana. Tak semuanya syaitan dibelenggu, tidak semuanya, tapi hak yang bijak-bijak ni, hak yang bijak-bijak menggoda intelek dia. Jadi hak biasa ada lagi. Sebab itulah masih berlaku hak dak molek dalam bulan Ramadan tu. Tapi yang buat dak molek tu hak mereka kita hak yang dak molek dah. Yang tidak kuat keimanannya, hak itulah boleh diperdayakan pula oleh syaitan-syaitan biasa ni, hak yang lekeh-lekeh juga dapat memperdayakannya. Tapi hak orang kuat-kuat ke mana, syaitan hak lekeh-lekeh hak tinggal ni dak erak dah nak memperdayakannya. Sebab hak bijaksana dia dah digari, kata dilontorkan ke dalam laut ikut kitab ini. Jadi kalau tanya dapat apalah berlaku juga, ada juga hak dak puasa. Yalah ada juga, tapi hak orang setara mana? Hak dak pakai dah. Hak syaitan bodoh pun erak. Rok goda dia. Dia tak bodoh apa rok goda dia. Sebab keimanannya tak kukuh, tak kuat dah. Memang ada berlaku. Sebabnya hak syaitan-syaitan hak bodoh-bodoh ni tidak dibelenggu, dilepaskan. Dan hak ni pun rok juga lagi menggoda kepada kita hak yang terlalu tidak kuat keimanan ni. Maka berlakulah perkara yang tak baik juga berlaku dalam bulan Ramadan. Tak puasa, tak sembahyang, tak. Ada juga curi. Dan belenggu dan mereka itu kemudian lontarkan dia dalam alunan laut, sehingga dia tidak boleh membinasakan ke atas umat kekasihku. Hak setan-setan hak bijak sana ni tak dapat nak membinasakan umat kekasihku, iaitu umat Muhammad. Tidak boleh nak membinasakan puasa umat kekasihku. Terpelihara puasa umat Nabi Muhammad yang juga merupakan yang kuat keimanannya lah. Maka pada setiap malam daripada bulan Ramadan, kalau malam bulan Syaban, malam nisfu Syaban saja, tapi bulan Ramadan setiap malam Allah Subhanahu Wa Taala menyeru sebanyak 3 kali setiap malam. Adakah orang yang meminta aku berikan? Adakah orang yang taubat maka aku taubat atasnya? Adakah orang yang minta ampun akan ampunkan dia? Sebanyak 3 kali Tuhan menyeru pada setiap malam daripada bulan Ramadan. Bulan yang agung, diberi begitu besar fadilatnya, sehingga kan
untuk memberi keampunan kepada hambanya, untuk menaubatkan hambanya, untuk menunaikan apa juga permintaan hambanya yang baik-baik sebanyak 3 kali setiap malam. Dan Allah Ta'ala menjanjikan, adakah orang yang taubat, maka aku akan taubatkan dia. Adakah orang yang minta ampun, maka aku ampunkan dia. Adakah orang yang meminta, maka aku tunaikan dia. Nak bagi tahu kelebihan bulan Ramadan. Dan selain daripada itu juga Allah Ta'ala memerdekakan hamba-hambanya daripada api neraka ketika berbuka. Ketika berbuka. Bagi Allah Ta'ala tiap-tiap hari daripada bulan Ramadan, tak kalau berbuka puasanya, Allah Ta'ala memerdekakan 1 juta pemerdekaan daripada api neraka. Yang mana sekaliannya ni memang telah wajib dah mereka itu mendapat azab, tetapi bulan Ramadan setiap kali waktu berbuka puasa dimerdekakan 1 juta hambanya yang sepatutnya wajib dah dikenakan azab neraka. Dan apabila adalah pada hari Jumaat dan malamnya, hari Jumaat dan malam Jumaat pula, khusus untuk hari Jumaat dan malam Jumaat, dimerdekakan pada tiap-tiap saat, tiap jam, daripadanya 1,000 iaitu 1 juta pemerdekaan. Itu hak Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari Jumaat dan malam Jumaat, pada tiap-tiap saat. Saat kalau dalam bahasa Arabnya, saat ini bahasa Arab artinya tiap-tiap jam lah. Tak. 1,000 pemerdekaan, iaitu 1 juta pemerdekaan daripada api neraka kepada mereka sepatutnya memang telah wajib ia akan dihumbankan ke dalam neraka. Maka apabila adalah pada hari akhir daripada bulan Ramadan pula, dimerdeka demikian hari itu dengan 9 orang yang dimerdekakan pada awal hingga akhirnya. Pada setiap Maghrib waktu berbuka puasa daripada 1 bulan sampailah kepada 28 ke, dan pada setiap hari Jumaat dan dimerdekakan, maka sekadar bilangan setiap hari dan setiap Jumaat banyak, maka pada akhir Ramadan itu dimerdekakan dengan kadar yang begitu besar. Sekadar bilangan setiap hari dimerdekakan pada ketika berbuka puasa, dan setiap Jumaat dimerdekakan setiap jam pada hari Jumaat dan pada malamnya, iaitu satu pemberdekaan yang sangat besar pada hari akhir bulan Ramadan. Maka apabila adalah malam Lailatul Qadar, bila malam Lailatul Qadar pula, di mana kita wajib meyakini Lailatul Qadar itu pasti ada pada satu malam daripada malam bulan Ramadan. Menyuruh Allah Ta'ala Jibril AS pada malam Lailatul Qadar, Allah Subhanahu Wa Ta'ala memerintah malaikat Jibril AS turun dengan satu rombongan satu rombongan malaikat kepada bumi, turun kepada bumi, dan bersertanya itu Jibril saja ke ataupun setiap malaikat membawa bendera yang hijau, maka bila sampai, bendera itu dipacakkan di atas Kaabah. Bendera hijau yang dibawa turun oleh malaikat Jibril itu dipacakkan di atas Kaabah.
Dan semua para malaikat yang turun bersama dengan Jibril itu memberi salam ke atas tiap-tiap orang yang berdiri, ke atas setiap umat Muhammad ni, sama ada tengah berdiri ke ataupun sedang duduk ke, ataupun sedang sembahyang, ataupun sedang berzikir, semuanya setiap malaikat itu berjabat tangan dengan setiap umat Muhammad pada malam Lailatul Qadar itu, sama ada sedang duduk ke, sedang berdiri ke, sedang sembahyang ke, sedang berzikirnya, semuanya disalami oleh para malaikat ke atas kita umat Muhammad. Dan mengucap amin mereka itu akan doa segala orang yang mukmin. Lepas daripada tu dak naik lagi, duduk lagi atas dunia ni. Apa yang mereka buat, tolong mengucap amin di atas setiap doa orang mukmin pada malam itu. Amin, kita doa dia amin, dak amin. Amin artinya istajib doai, ya Allah, terimalah doaku. Terimalah doaku. Malaikat minta tolong, Tuhan terimakan doa kita yang berdoa pada malam Lailatul Qadar itu, setelah mereka, sebelum daripada mereka kembali semula ke langit. Jadi maknanya sangat mustajablah doa tak pada malam itu. Malaikat tolong minta Allah Subhanahu Wa Taala mustajabkan doa kita itu. Bila iaitu dia sedang tolong mengaminkan doa kita itu hinggalah terbit fajar. Maka apabila keluarlah fajar, iaitu fajar nak subuh dah ni. Apabila keluarlah fajar, lalu menyerulah malaikat Jibril sebagai ketua para rombongan malaikat itu. Jibril pun serulah pada semua malaikat, katanya ar-rahil. Ar-rahil artinya kita baliklah kalau gitu. Kita naiklah pula. Habis dah waktunya. Waktu Lailatul Qadar dah habis dah. Nak masuk waktu siang dah kan. Ar-rahil kalau kita berpindahlah. Kita berpindahlah. Hei segala malaikat. Maka lalu bila Jibril ajak naik balik, naiklah, maka malaikat pun bertanyalah kepada Jibril. Hei Jibril, apa yang diperbuatkan oleh Allah pada hajab orang yang mukmin daripada umat Muhammad? Ya Tuhan, umat Muhammad duduk minta tu, minta ni tu semalam-malam ni. Apa yang diperbuatkan oleh Allah sepanjang malam ni, malam tadi sebelum naik. Lalu berkata, Jibril pun berkatalah bahawasanya Allah Ta'ala menilik kepada mereka itu. Dan hak tilik Allah Ta'ala kita nak, iaitu Allah Ta'ala menilik dengan pandangan rahmat. Allah Ta'ala menilik kepada mereka itu dan dimaafkan, pandang dengan pandangan rahmat dan dimaafkan daripada mereka itu, dan ampun mereka itu. Yang minta ampun semuanya diampunkan. Malaikat diberi kata 4 orang, itu 4 golongan yang Allah Subhanahu Wa Taala tidak memandang dengan pandangan rahmat dan tidak mengampunkan dosa mereka itu. Lalu para malaikat pun bertanyalah kepada Jibril, siapakah orang yang siapakah 4 orang itu, 4 golongan manusia itu?
kata Jibril, iaitu golongan yang mengekalkan minum arak, tak berhenti minum arak, sampai masuk Ramadan pun tak berhenti juga. Orang yang menderhaka kepada dua ibu bapa juga tidak diampunkan dosanya. Dan orang yang memutuskan rahim, baloh adik-beradik, sampai tahun tak tegur lagi. Dan orang yang masahin, iaitu siapa orang yang masahin itu? Para malaikat tanya Jibril, siapa masahin itu? Sabdanya lalu Jibril pun menjawablah, orang yang musarim, yakni orang yang tiada berkata-kata dengan saudaranya lebih daripada 3 hari. Dan nanti banyak hak memutuskan silaturahim tadi banyak dah, lama dah. Hak ni hak lebih daripada 3 hari pun tak diampunkan dosanya. Begitulah pentingnya malam silaturahim ini. Dan apabila adalah pada akhir malam, kemudian dikatakan pada akhir malam berbuka, pada malam raya lah, direngkaskan. Dan adalah pada akhir malam berbuka, malam akhir kita buka puasa dah, malam raya lah. Dinamakan malam itu dengan malam persalinan. Dan malam persalin, maka apabila adalah pada pagi hari raya fitrah, dibangkitkan Allah Ta'ala akan malaikat pada tiap-tiap negeri. Kita sini dulu, kemudian kita dengar lagi, insya-Allah kita akan dengar sekali lagi. Jam dah hampir jam 11, kita semua pun ada urusan dan hal-hal lain yang hendak ditunaikan. InsyaAllah kita akan dapat dengar di antara kelebihan-kelebihan bulan Ramadan yang dikurniakan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak cakap, tak bertegur siapa lah. Selama 3 hari pun hak mula-mula sebut hak membutuhkan silaturahim dah, tu lama dah lagi. Hak 3 hari pun juga selama 3 hari pun tak bertegur siapa pun juga tidak dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Iyalah, tak balas sangat, tapi dah cakap. Lah, bila tidak bercakap, tidak bertegur siapa. Sedangkan dalam Islam silaturahim itu amat penting. Berbaik-baikan, berhubungan dengan saudara mara itu adalah amat penting. Itu hak Allah Subhanahu Wa Taala lah. Dah dinyatakan begitu. Kita nak buat andaian sendiri itu hak kita lah, lagu mana pun. Tak. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna wa an walidina masyayikhina wa azwajina wa auladina wa ikhwatina wa akhwatina wa aqribaina wa muallimina wa liman ahsana ilaina wa jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyarikil ardi ila magharibiha birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum taqabbal ya karim.